سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar muslimah di Masjid Kampung Siglap? Ya, betul ya masjid? Okey. Tadi Masjid Kampung Siglap cik. Betul lah. Saya ingat masjid kampung. Tapi kampung mana lah, kena
kena kuatkan lagi, kampung mana, kampung silap. Baik, apa khabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi macam mana kita setelah minggu lepas kita cuti satu sesi kan? Jadi hari ini saya harap bersemangatlah ya untuk menyambung pengajian kita berkenaan dengan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, iaitu berkaitan dengan mencari penawar bagi hati kita. Dan hari ini ya muslimah kita akan menyambung perbincangan yang telah saya bentangkan pada minggu yang sebelumnya, iaitu pada sesi yang sebelum ini, berkenaan dengan antara ataupun kaitannya antara ampunan Allah dan juga perintahnya. Jadi pada minggu lepas kita bincangkan nak cakap sedikit tak sedikit juga, ya, banyak juga kita bincangkan. Jadi hari ini ia adalah sambungan kepada perbincangan tersebut. Dan jika kalau di muka surat saya, jika di halaman saya ini, dalam kitab saya halamannya 64 yang mana ingin saya sambung pembacaan kitabnya. Saya tidak pasti di sana para muslimah yang mengikuti kuliah kita pada petang ini, adakah muka halamannya sama ataupun tidak. Kita akan mulakan dengan satu hadis Nabi SAW. Namun sebelum itu saya ingin kaitkan perbincangan kita pada hari ini dengan perbincangan kita pada sesi yang lepas. Di mana muslimah kita dapati bahawa Nabi SAW memberikan peringatan demi peringatan kepada kita berkenaan dengan apa? Ganjaran dan balasan dari Allah untuk hamba-Nya. Saya ingin ulang kembali ya, teori yang dah kita bincangkan. Apa teorinya? Kita belajar daripada perbincangan kitab ini, setiap perkara yang baik, Allah akan beri balasan yang baik. Betul tak? Setiap perkara buruk yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dengan balasan yang buruk. Kenapa perbincangan ini dikemukakan? Iaitu mengetahui antara kaitan ataupun kita panggil kaitan antara ampunan Allah dan juga antara perintah Allah, antara perintah Allah dan ampunan Allah. Terbalik tadi saya sebut. Antara perintah Allah dan ampunan Allah. Kerana ada segelintir atau ada di kalangan kita yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita boleh buat dosa sesuka hati kita. Kan? Saya rasa ingat lagi ya perbincangan itu. Yang mereka kata tak payahlah nak taubat tu, nanti-nantilah kita boleh bertaubat. Sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tu Maha Mengetahui. Kan? Nanti kalau kita taubat, mesti Allah ampunkan kita. Itu kita tidak pernah menafikannya ya muslimah, betul tak? Kita tak pernah menafikan tentang hal tersebut. Yang mana bila kita berdosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni kita. Ya, tidak ada nas pun yang menafikan tentang hal itu. Cuma bila kita menjadikan perkara tersebut sebagai satu situasi yang menyebabkan kita sesuka hati melakukan dosa tanpa ada ingin bertaubat kepada Allah. Kalaupun bertaubat tetapi taubatnya taubat yang main-main. Tahu tak taubat yang main-main tu bagaimana? Taubat yang tak serius lah kita kata. Yang mana kita kata taubat itu nanti aku buat lagi. Hari ni tak apalah taubat. Nanti next time boleh buat lagi. Lepas tu taubat lagi. Allah kan Maha Penyayang. Ada orang yang sedemikian. Jadi perbincangan kita pada bab ini ataupun pada poin ini yang menyentuh berkenaan dengan korelasi ataupun kaitan antara perintah Allah dan ampunan Allah ini untuk menunjukkan kepada kita setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini ada balasan, ada ganjaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan untuk hamba-Nya. Jadi kalau kita buat jahat, ya, yang mana kita rancang dan kita memang sengaja buat perkara jahat tersebut, inilah yang kita panggil sebagai perlu faham. Setiap yang kita sengajakan, setiap yang kita rancang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lepaskan kita daripada azab yang Allah siapkan kepada mereka.
Maka sebab itu, jika kita rujuk pada perbincangan yang berikutnya yang dibawa itu ataupun dalil yang dibawa oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini. Beliau nak kita faham begini. Di dunia, ya, kita ada buat banyak perkara-perkara maksiat. Allah takkan biarkan kita begitu sahaja, muslimah. Setiap perkara maksiat yang kita buat, kemudian kita tidak bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, yang telah kita bincangkan berkenaan dengan taubatan nasuha, taubat nasuha itu. Kalau kita tak ikuti dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah tak biarkan kita begitu sahaja. Ada balasan yang Allah persiapkan untuk kita. Dan kita pun dah bincangkan banyak berkenaan dengan hal itu pada sesi yang lepas. Tentang orang yang mengaibkan orang lain, tentang orang yang mengatakan tentang azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan tapi dia sendiri buat jahat. So ini adalah perkara yang pasti yang Nabi SAW ingin kita sebagai umat baginda faham. Apa yang kita buat dalam kehidupan kita, ia bukan perkara yang kita boleh ambil sambil lewa. Ataupun kita buat main-main. Tak boleh semikian. Buat dosa, kena faham itu dosa. Taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Tak boleh dibuat main-main taubatnya. Sebab itu di sini, kita didatangkan dengan satu situasi. Ya, cuba rujuk pada halaman yang ke-64 berkenaan satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya harap jumpa ya hadis yang ingin saya bacakan ini. Hadis yang ini. Jika boleh rujuk dalam slide saya, cuba cari di dalam kitab. Kita ada hadis yang bermula daripada yu'ta. Dalam kitab memang tidak ada Anas bin Malik. Tidak ada. Itu di slide kita saja yang saya letakkan. Tetapi dalam kitab hadisnya bermula daripada perkataan yu'ta. Jadi mungkin boleh dicari. Oh, Kak Mas kata muka surat 60. Kak Zah kata muka surat 57. Kak Mas kata muka surat 60. Jadi mana satu yang betul ya? Saya nak ambil yang mana? 57 ataupun 60? Oh, ada dua orang kata 60. Saya harap yang 60 itu adalah muka surat yang tepat ya. Okey. Adakah orang ketiga ingin kata muka surat 60? Jika ada, bagus juga. Jadi lebih kuat apa yang kita nak baca ni. Mudah-mudahan ya muka surat 60 hadisnya. Yes, oh Masya Allah, tabarakallah. Kita ada Kak Roslinda kita di sini. Kata 60. Jadi kita ada 3 orang yang mengatakan hadis ini berada di halaman yang ke-60. Jadi muslimah semuanya yang mana halamannya berbeza dengan halaman Ustazah, iaitu kalau halamannya 64 sila buka halaman 64. Jika ada yang 60 muka suratnya dipersilakan. Okey, buka halaman yang ke-60 itu tadi. Baik, di halaman kita yang ke-64 ataupun yang ke-60 ada sebuah hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di sini berkenaan dengan celupan syurga dan celupan neraka. Hadis ini daripada Anas bin Malik, salah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW. Beliau menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW bersabda. Di dalam kisah ini, Nabi ceritakan kepada kita berkenaan dengan penghuni syurga dan penghuni neraka. Tetapi di sini ada beberapa ciri-cirinya yang berlaku di dunia yang tak sama sebagaimana yang berlaku di akhirat. Jadi Nabi kata begini, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbahu fin nari sabghatan thumma yuqal ya bna adama hal ra'aita khairan qattu. Dalam kitab kita dia letak sibghah ya. Tapi jika kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim, barisnya sabrah. Tapi saya kira sibrah pun dia tidak menjadi masalah lah, sebab sibrah pun maksudnya celupan juga. Kalau dalam Al-Quran kata sibghatullah. Okey, tapi di sini dalam hadisnya penggunaan kata dibariskan atas sabrah. Fayusbagu fin nari sabratan thumma yuqal ya bna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu
fayaqulu la. Wallahi ya Rabb. Dalam hadis ini, Nabi SAW menceritakan kepada kita, di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan, Allah akan datangkan seorang yang mana dia di dunia, di kalangan ahli dunia yang sering mendapat kenikmatan-kenikmatan. Hidupnya senang, kan, bergelumang dengan kemaksiatan, dia senang, happy, tak ada benda-benda yang sukar dalam hidup dia, yang kemudian dengan kehidupannya yang senang itu, dia lalai kepada Allah, lalu dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan dalam keadaan dia yang senang itu tadi, kemudian dia adalah ahli neraka. Apa yang Allah buat kepada dia? Allah celupkan dia dengan sekali celupan di dalam api neraka. Lalu Allah keluarkan dia kembali. Sebab itu di sini disebutkan sibghat fayasbaru finnari sibghah ataupun sabrah. Dia dicelupkan di dalam api neraka dengan sekali celupan. Lalu diangkat kembali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada dia, wahai anak Adam, pernahkah selama ini engkau nampak ataupun engkau rasa ada kebaikan? Pernahkah selama ini engkau rasa ada kenikmatan? Jadi kerana dia dah dicelup dengan sekali celupan dalam api neraka itu tadi muslimah, dia kata apa kepada Allah? Tak, selama hidup aku tak pernah rasa hal-hal yang nikmat. Hal-hal yang membahagiakan, aku tak pernah. Hilang semua kebahagiaan yang telah dia rasai di dunia. Hilang semua kenikmatan-kenikmatan yang mana berlandaskan kemaksiatan yang telah dia lalui di atas muka bumi ini, hilang. Sampai dia kata kepada Allah, aku tak pernah rasa kenikmatan apa pun selama ini. Kerana apa? Kerana sekali celupan yang Allah berikan kepada dia di hari kiamat dalam api neraka. Berbeza muslimah dengan orang yang mana dia, Nabi kata begini, kemudian Allah datangkan wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian Allah datangkan dengan sedahsyat-dahsyat manusia kesengsaraannya di dunia. Dia sebenarnya ahli syurga. Tetapi ketika dia di dunia ini, dia tak merasai kenikmatan-kenikmatan. Hidup dia penuh dengan kesengsaraan. Hidup dia sentiasa rasa susah dan sebagainya. Kan? Kenapa dia susah? Antaranya sebab kerana dia ingin menegakkan hukum Allah. Tak ambil rasuah, kan, tidak berzina. Suara saya sampai hilang. Tidak berzina, dia tidak mencuri dan dia sabar. Walaupun dia tak senang tapi dia sabar. Dia tidak mahu mendapatkan kesenangan melalui jalan yang tidak halal. Jadi dia tahan diri dia sehingga dia merasai kesengsaraan demi kesengsaraan di atas muka bumi. Lalu dia mati. Ketika dia mati, akhirnya kita masuk kepada satu fasa akhirat, kan? Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia. Lalu apa Allah lakukan? Allah celup dia di dalam syurga. Allah celup dia dalam syurga dengan sekali celupan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencelup orang yang di kalangan ahli neraka itu tadi dengan sekali celupan di dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencelup dia ke dalam syurga dengan sekali celupan, lalu Allah angkat. Allah tanya kepada dia. Ya. Allah tanya kepada dia dengan soalan yang ini. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan sedikit pun? Apakah kau pernah merasa sengsara sedikit pun? Apa yang dia jawab di hadapan Allah? Tidak, demi Allah. Wahai Rabb, aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan pun. Ini muslimah kita panggil orang yang hidup dalam keadaan yang paling nikmat di atas muka bumi, yang mana dia banyak mempermainkan hukum Allah, dia melanggar hukum Allah dengan pelanggaran itu tadi, ya, dengan permainan-permainannya terhadap hukum Allah yang menyebabkan dia rasa nikmat di atas muka bumi ini. Kan?
Kita kata dia suka hati nak cakap apa pasal orang suka hati cakap, ikut sedap mulut dia, nak puaskan hati dia. Betul tak? Dia rasa puas, dia rasa nikmat. Paling nikmat tu bagi diri dia. Tapi, kita lihat apa yang berlaku di akhirat kelak. Hilang kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasa ketika dia di dunia, yang mana dia lakukan mengikut kepada hawa nafsu dia. Berbeza muslimah dengan orang yang paling sengsara, yang mana orang yang paling sengsara ini dizalimi oleh orang lain, dikhianati, orang buat macam-macam perkara tak baik dengan dia, dia rasa hidup dia susah kerana apa? Orang banyak menyusahkan hidup dia kerana orang yang paling nikmat itu banyak sangat buat perkara-perkara yang paling dahsyat terhadap hidup dia. Tapi kenapa dia membiarkan ataupun kenapa dia jadi orang yang paling sengsara? Kerana dia tahu kalau dia balas balik itu adalah perkara yang bukan dituntut dalam agama. Bila dia lakukan perkara-perkara yang tidak baik, kalau dia pun nak puaskan hati dia, bukan tak boleh muslimah, boleh. Kalau dia nak jadi orang yang paling nikmat itu boleh. Senang aja, kau buat jahat pada aku buat jahat balik pada kau. Macam tu, settle. Aku jadi orang paling nikmat. Betul tak? Tapi dia tidak memilih jalan yang sedemikian. Orang ini dia memilih untuk bersabar. Akhirnya dia rasa sengsara. Tapi kesengsaraan di atas muka bumi ini, dia adalah kesengsaraan yang sementara. Kerana apa saya kata sedemikian? Kalau kita lihat dalam hadis itu tadi, betapa manusia yang paling sengsara bila dia masuk ke dalam syurga, hilang semua kesengsaraan yang dirasai ketika dia hidup. Sehingga apa dia kata kepada Allah? Aku tak pernah merasai apa jua bentuk kesengsaraan pun. Dah tak kenal dah apa makna sengsara dah. Tak tahu dah apa sengsara itu macam mana. Kerana apa? Kerana syurga menjadi milik orang yang melakukan hal-hal yang baik itu tadi. Ini muslimah kita panggil apa? Balasan dan ganjaran Allah. Mereka yang melakukan perkara-perkara yang jahat, yang mana mereka mendapat kenikmatan di atas muka bumi ini dengan cara yang jahat, dengan cara melanggar perintah Allah. Allah balas kepada mereka dengan balasan yang setimpal. Sama juga, mereka yang bersabar di atas perbuatan jahat orang lain, ataupun dia bersabar di atas musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan dalam hidup dia. Walaupun dia rasa dalam hati ni perit, sakit hati dia ni, kan? Sesak jiwa kita. Saya tak kata orang kalau susah jiwa dia tenang, ataupun jiwa dia rasa lapang, tiba-tiba Allah timpakan kepada kita dengan musibah, tiba-tiba nak lapang. Tak muslimah. Bohong namanya tu. Ya. Nabi SAW ketika dikabarkan kepada baginda dengan kematian anak baginda yang bernama Ibrahim, menangis baginda, sesak jiwa baginda, tapi sabar. Betul tak? Sabar. Kita rasa perit dalam hati kita rasa sengsara, kita rasa macam-macam. Tapi kesengsaraan ini bila kita faham dengan hadis ini, ia bukan kesengsaraan yang kekal. Walaupun kita kata, oh saya terpaksa mati dengan kesengsaraan ini, saya kena bawa kesengsaraan ini sampai mati. Tapi kesengsaraan yang kita kata kita bawa sampai mati itu, kita tak bawa sampai ke liang lahat muslimah. Kerana apa? Orang yang sabar, kehidupannya yang sebenar-benar nikmat adalah ketika setelah dia mati, hinggalah dia masuk ke dalam syurga Allah. Begitu keadaannya. Ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang yang berbuat baik. Mereka yang sentiasa taat di atas perintah Allah. Berbeza dengan orang yang paling nikmat dalam hidup dia, yang mana banyak melanggar perintah Allah kerana asyik mengikutkan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, walaupun dia tahu keinginan itu adalah salah. Walaupun dia tahu keinginan tersebut adalah melanggar perintah Allah,
Tetapi kerana dia nak sangat kenikmatan, dia nak sangat kebahagiaan, yang mana dia nak puaskan jiwa dia, dia langgar juga perintah Allah. Tapi kita lihat apa yang berlaku kepada dia. Akhirnya nikmat yang dia nak kecapi itu tiba-tiba hilang begitu saja, sehingga dia kata apa kepada Allah? Aku tak pernah rasa apa itu namanya nikmat. Hingga begitu sekali. Sebab itu muslimah, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya ini, dia ingin ingatkan kepada kita sekali lagi tentang kepastian sesuatu yang dinamakan dengan kematian. Kematian itu adalah pasti. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan tentang hal itu. Ya, dalam mana-mana agama tidak ada menafikan tentang hal itu pun. Agama kita pasti, memang Allah sendiri kata dalam Al-Quran, Nabi SAW sendiri sebutkan dalam Al-Quran, kita ni senang begini. Kita kalau betul-betul nak rawat hati kita ni muslimah, ingat mati saya kata. Ingat mati, baik hati kita ni. Nak buat jahat pada orang lain tak jadi kita. Betul, tak jadi. Nak sakit hati pada orang lain, memang waste time. Rasa macam, buat apa nak sakit hati pada orang lain? Sebab tak tahu esok lusa aku mati. Hari ni aku sakit hati dengan dia, tak tahu malam ni aku mati. Kalau kita betul-betul jadi orang yang ingat mati, banyak ingat mati ni, kita tak ada masa nak buat jahat pada orang lain, nak sakit hati, nak mata merah, kan? Jiwa nak rasa geram pada orang. Tak. Kita no time dan waste time saya kata. Jangan waste time. Hidup ni jangan waste time atau jangan habiskan masa untuk benda-benda yang tak bermanfaat. Bila kita jadi orang yang ingat mati, kita akan bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini untuk mencari kebaikan demi kebaikan. Kerana apa? Kita nak bawa hal-hal yang baik ketika kita mati. Nabi SAW, ya, di dalam sebuah hadis, kalau kita lihat ya, di bawah ini, dalam kitab kita itu, disebutkan dengan satu cerita yang begitu panjang. Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kisahkan tentang kematian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan status hadis yang sahih. Kisahnya begitu panjang muslimah. Sehingga kalau dalam kitab Ustazah ini, ya, 1, 2, 3, 4. Ada 5 muka surat nak cerita tentang hadis ini sahaja. Saya tidak tahu kalau di sana muka suratnya sampai ke berapa. Tetapi jika dalam kitab Ustazah hingga 5 muka surat hanya cerita tentang satu hadis ini sahaja yang Nabi nak peringatkan kepada kita tentang kematian. Bagaimana orang yang baik meninggal dunia, bagaimana orang yang jahat meninggal dunia. Kenapa Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang hal ini? Supaya apa? Kita tak ada masa nak sakit hati pada orang lain. Kita tak ada masa nak fikir tentang keburukan orang lain. Kita akan fikir tentang diri kita ni. Bagaimana bila kita mati nanti? Kita akan fikirkan tentang itu. Kisah ini diceritakan oleh Al-Barra ibn Azib, yang mana beliau kata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk menyertai jenazah salah seorang Ansar. Maknanya mereka ni nak menghantar jenazah. Mereka nak bawa jenazah masuk ke dalam liang lahat pada masa itu. Tetapi kubur iaitu liang lahat tu belum habis digali. Masih lagi dalam proses lah untuk penggalian. Dulu tak macam hari ini muslimah kan pakai alat tu kan. Dulu kena gali sendiri guna tenaga manusia. Jadi mengambil masa. Maka pada masa itu Al-Barra ibn Azib diceritakan, kami berhenti di kuburnya sementara liang lahatnya belum selesai dibuat. Dan pada waktu itu, apa yang Nabi SAW lakukan? Dalam kisah ini, diceritakan bahawa Rasulullah SAW kemudian duduk dan kami pun duduk di sekitar baginda. Sebab nak tunggu tadi kan, liang lahat itu belum selesai digali tadi kan. Jadi Nabi duduk. Bila Nabi duduk, kami pun duduk bersama dengan Nabi SAW. Kemudian, apa dia kata? Pada waktu itu, hingga seolah-olah
di atas kepala kami ada burung. Makna waktu tersebut yang Nabi duduk dan para sahabat duduk bersama baginda di tepi kuburan itu, sunyi, sepi, hening sekali. Tak ada satu bunyi pun. Tak kedengaran apa pun. Ya? Sehingga dia kata macam ada burung kat atas kepala ni terbang. Maknanya bunyi burung tu je lah. Sebab apa? Sepi sangat suasana di perkuburan itu. Dan Al-Bara' Ibn Azib kata apa? Di tangan baginda ada ranting pokok yang baginda pukul-pukulkan ke tanah. Nabi ambil ranting pokok tu, Nabi pukul-pukul gitulah kan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Dan pada masa itu, Nabi pun mengangkat kepalanya. Lalu apa kata Nabi? Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindungan kepada Allah daripada apa, Muslimah? Azab kubur. Sebab satu, kematian itu pasti. Liang lahat ia akan jadi tempat tinggal kita. Yang pasti, azab kubur juga perkara yang pasti. Setiap daripada diri kita yang bernyawa ini takkan terlepas daripada ketiga-tiga itu. Jadi Nabi kata apa? Minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Lalu baginda mengulangi sabda baginda itu sebanyak 3 kali. Nabi SAW pun melanjutkan. Nabi mengambil kesempatan pada waktu itu untuk menceritakan kepada para sahabat tentang keadaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah menjemput nyawa orang yang beriman kepada Allah, itu orang yang saleh, orang yang salehah, orang yang baik-baik. Bagaimana keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala jemput rohnya ini. Nabi kata begini, Muslimah. Ketika seorang hamba mukmin menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan dia akan menghadap kepada akhirat. Maknanya bila kita mati ni, Muslimah, kita ada satu fasa, iaitu fasa alam barzakh, dan seterusnya fasa yang berikutnya, fasa akhirat. Terputus kita daripada dunia. Ya, terputus kita ni daripada dunia. Lalu Nabi kata apa? Orang mukmin yang dalam keadaan sedemikian, iaitu keadaan dia nak mati itu, turunlah kepadanya para malaikat. Malaikat turun dari dengan wajah yang putih dari langit. Maknanya wajah yang berseri-seri untuk menjemput orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang benar-benar taat kepada Allah, jiwa dan raganya kerana Allah itu tadi. Allah utuskan malaikat yang wajahnya putih berseri-seri untuk menjemput dia. Kemudian wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa sebuah kafan dan hanut, ya, hanut. Hanut ini ialah satu jenis minyak wangi yang begitu harum yang digunakan untuk kafan dan jasad orang yang telah meninggal dunia. Ada satu jenis wangi-wangian lah yang dibawa bersama. Tapi hanut ini dia daripada syurga. Kemudian mereka lalu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Selanjutnya datanglah malaikat maut. Dan malaikat maut ini duduk di sisi kepalanya, iaitu kepala orang yang nak meninggal dunia, itu seorang mukmin itu tadi kan yang nak meninggal dunia. Malaikat maut ini kata kepada dia, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan dan keredaan Allah. Jiwa itu pun mengalir keluar seperti aliran yang terasa, yang mana titisan air dari mulut bejana. Macam kita tuang air itu. Roh nak keluar mudah daripada badan orang yang beriman, yang saleh, yang sepanjang kehidupannya taat kepada Allah. Mudah keadaannya. Allah permudahkan. Sebagaimana disebutkan, bila ia keluar, malaikat maut segera mengambilnya.
Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkan jiwa tersebut berada di tangannya walaupun hanya sekelip mata, walaupun sekejap. Mereka segera mengambil, yang tadi kan ada di kalangan malaikat yang turun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun menyambut daripada malaikat maut itu tadi, segera mengambil dan meletakkannya di kafan yang telah mereka bawa tadi bersama mereka, hingga keluar dari jiwa tersebut bau harum seperti bau minyak kasturi yang terwangi yang pernah ada di muka bumi. Maknanya roh itu dikeluarkan dalam keadaan yang begitu harum semerbak. Dan akhirnya mereka pun membawanya naik. Setiap kali melewati sekelompok malaikat di langit, mereka selalu ditanya, siapakah roh yang baik ini? Dan mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Setiap kali melewati para malaikat, roh yang dibawa oleh malaikat-malaikat itu tadi kan, yang putih bersih itu naik ke atas. Malaikat lain, bila lihat, mereka tanya, siapa orang ni? Wangi. Sebab roh dia wangi kan? Bau wangi. Jadi tanya, siapa orang ni? Maka disebutkan nama dia. Fulan bin Fulan. Dengan menyebut namanya yang terbaik di dunia. Maknanya yang paling mulia, yang biasa orang panggil dia. Kan? Yang biasa orang, yang dikenali dia dengan nama yang paling mulia itu. Maka diperkenalkannya kepada para malaikat di atas langit. Lalu, Nabi ceritakan di sini, mereka pun meminta agar pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut. Lalu dibukalah pintu itu untuknya. Para malaikat muqarrabun di langit tersebut turut menghantarkannya hingga ke langit yang selanjutnya. Demikianlah seterusnya hingga ke langit yang ketujuh. Roh itu dibawa daripada langit ke satu langit hinggalah ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, catatlah kitab amal hambaku dalam Illiyin. Allah perintahkan amal-amal hamba yang tadi tu kan, yang harum bau semerbak itu tadi, dalam sebuah kitab yang namanya Illiyin. Ya. Dan kembalikanlah dia ke bumi kerana aku menciptakan mereka dari tanah dan aku pun mengembalikan mereka ke tanah pula. Juga darinya akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Amal orang itu tadi Allah perintahkan supaya dicatat dalam sebuah kitab yang namanya Illiyin. Sila muslimah, ya, saya berikan rujukannya. Rujuk dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18. Boleh rujuk di situ, disebutkan berkenaan dengan Illiyin. Sebuah kitab yang namanya Illiyin yang Allah berikan ataupun yang Allah catat amal soleh orang-orang yang baik di dalam kitab tersebut. Nanti boleh rujuk. Ya. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 dan ayat yang berikutnya. Ada Allah ceritakan berkenaan dengan kitab yang bernama Illiyin. Lalu Nabi SAW pun melanjutkan kisah ini tentang jenazah tadi. Jenazah orang mukmin itu tadi yang Allah jemput dalam keadaan yang begitu mulia, dalam keadaan yang begitu baik. Yang Nabi kata apa, rohnya kemudian dikembalikan ke bumi. Setelah itu datanglah dua malaikat kepadanya. Keduanya mendudukkan hamba tadi dan bertanya kepadanya. Ini kita panggil peristiwa di alam barzakh. Peristiwa yang berlaku di alam kubur. Dua malaikat akan datang kepada kita dan dia akan dudukkan kita di dalam kubur itu. Okey? Kemudian keduanya pun bertanya kepada dia, siapa Rabbmu? Ini biasa kan orang kata soalan bocor, soalan dalam kubur kan. Man Rabbuka apa kan, biasa orang selalu takut kan kita masa kecil-kecil dulu kita belajar kan, nanti kat kubur Allah tanya Man Rabbuka, tak dapat jawab kau, selalu orang gitu kan. Orang takut-takut dengan kita. Tapi betul lah, hadisnya ada. Ya, sebagaimana yang kita baca ini, disebutkan bahawa malaikat tanya, siapa Rabb kamu? Siapa Tuhan engkau? Dia pun jawab, Rabbku adalah Allah. Kita masih lagi dalam situasi ataupun dalam kes orang mukmin yang meninggal dunia itu tadi ya, muslimah. Ya. Jadi dia jawab apa? Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi kepada dia, apa agamamu? Kan? Tanya malaikat ni, agamaku adalah Islam, dia jawab. Kemudian ditanya lagi, siapakah lelaki ini? Itu siapa nabimu? Kan? Dia kata Muhammad adalah, lelaki itu adalah Muhammad. Dan apa ilmumu? Itu apa kitab yang kau pegang?
Dan aku membaca kitabullah, itu aku membaca Al-Quranul Karim. Dan aku pun mengimani dan membenarkannya. Tiba-tiba terdengarlah panggilan dari langit. Hamba-Ku benar, bentangkanlah untuknya permaidani dari syurga, berilah dia pakaian dari syurga dan bukakanlah satu pintu menuju syurga untuknya. Dalam hadis ini Nabi pun melanjutkan ceritanya di hadapan para sahabat. Nabi kata kepada para sahabat, orang itu tadi Allah Subhanahu wa taala berikan sebahagian kesenangan dan keindahan syurga ketika dia di alam barzakh. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan syurga kepada dia, yang mana merupakan satu bentuk kita panggil permulaan bagi perjalanannya untuk ke syurga Allah, sehingga kan dibentangkan kepada dia dengan satu keindahan yang begitu luas. Lalu datanglah seseorang yang bagus paras wajahnya, indah bajunya serta wangi bajunya. Bau dia wangi, datang kepada orang mukmin ini. Jadi orang mukmin ni pun dia tanya, hairan pula selalu kita dengar kat kubur ni kita seorang, tiba-tiba pula ada orang. Macam itulah kan. Tiba-tiba pula orang ni datang, cantik wajahnya, Masya Allah, disebut sebagai bagus, indah, pakaian dia cantik, bau dia juga wangi. Jadi orang itu pun berkata, bergembiralah dengan berita baik untukmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Dan lelaki mukmin ini pun bertanya, ataupun orang mukmin ini bertanya kepada dia, engkau siapa? Kan? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Saya tengok wajah dia, Allah, cantik. Memang tak puas mata memandang begitu. Sehingga dia kata apa? Wajah engkau ini ada membawa kepada kebaikan. Lalu apa dia kata? Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Dan dia pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat hingga aku dapat kembali ke keluarga dan hartaku. Ini doa orang yang beriman itu tadi, yang sentiasa beramal soleh. Datang amalnya menemaninya di alam barzakh. Sebab itu kan, dalam hadis-hadis kita yang lepas, ataupun dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, banyak kali saya pesan, jaga amal soleh kita. Perbanyakkan amal soleh kita. Sebab tu juga tadi saya kata, kita kalau ingat kematian, kita takkan ada masa untuk dengki pada orang lain muslimah. Kita kalau ingat kematian, kita tak ada masa nak buat jahat. Sebab apa kita tahu yang akan kita bawa bila kita mati? Bukan kepuasan hati kita. Bukan kenikmatan-kenikmatan yang kita kejar. Bukan sakit hati kita tu. Ya? Yang kita sampai nak mati dalam keadaan sakit hati tu, bukan. Tapi yang akan kita bawa masuk ke dalam liang lahat adalah amal kita. Yang akhirnya dia akan datang dalam bentuk seseorang itu tadi, dalam keadaan rupa yang begitu cantik, dalam keadaan rupa yang baju yang begitu indah, baunya begitu harum, bersama dengan kita di dalam kubur. Pernahkah rasa kita dengar sebuah hadis yang Nabi SAW ucapkan kepada kita? Nabi kata apa? Bila seseorang itu meninggal, 3 yang akan hantar kita, 2 akan kembali, 1 akan kekal. Betul tak? Nabi kata, yatsba'ul mayyita thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Mayat bila dia mati ada 3 perkara yang akan ikut dia. Fayarji'u ithnan, 2 akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, dan 1 akan kekal bersama dengan dia. Nabi dah pesan pada kita tentang hal ini muslimah. Apa yang akan kita bawa ketika kita mati kelak? Dan apa yang akan ikut kita ketika kita mati kelak? 3 perkara yang akan ikut kita. Ya. 3 perkara yang akan ikut kita. Nabi kata, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara itu ialah keluarga dia, harta dia dan amal dia. Bila kita mati,
ahli keluarga kita akan hantar kita. Bila kita mati, harta-harta kita memang turut ikut bersama dengan kita. Sebab penyelenggaraan jenazah itu juga daripada harta kita. Betul tak? Amal kita takkan berpisah dengan kita. Dia akan ikut kita. Sampai bila-bila. Tapi, di sini, Nabi kata kepada kita, ya, dalam hadis ini, seterusnya, Nabi kata apa? Dua akan kembali. Fayarji'u ahluhu wa malu. Dua kembali, iaitu keluarga dan harta kita. Lepas kita habis pengebumian itu, kan, orang dah nangis, orang dah tengok kita ditutup dengan tanah kan kita ni, orang dah pergi naik bas dah ni. Orang dah tinggalkan kita sendirian di situ. Mereka pulang tinggalkan kita. Mereka tak akan duduk bersama dengan kita di dalam alam barzakh. Tak mungkin. Mereka akan duduk bersama kita walaupun mereka sedih. Harta kita juga akan tinggalkan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Begitu keadaan yang perlu kita faham. Bila kita mati. Kemudian, Nabi kata apa? Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kata apa? Satu yang akan kekal bersama dengan kita di alam barzakh, iaitu amal kita. Amal akan kekal. Sebab itu muslimah, wa yabqa amaluh, Nabi kata kan? Akan kekal amalannya. Sebab itu dalam hadis yang baru kita bacakan tu tadi dalam kitab kita ini, datang seorang yang begitu bersih wajahnya, pakaiannya begitu cantik, baunya harum. Lalu kita tanya kepada dia, engkau siapa? Dan dia kata, aku adalah amal solehmu. Benar tak apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini? Satu itu akan kekal dengan kita. Sebab itu jangan kata nanti mati pun hidup seorang. Tak. Mati tak seorang-seorang muslimah. Ada yang menemani amal kita. Tapi kita nak amal yang bagaimana teman kita? Kita nak amal yang bagaimana menemani kita? Amal yang baik ini ataupun amal yang tidak baik? Itu pilihan kita muslimah. Ya, kita pilih. Kita nak bawa amal yang bagaimana ketika kita mati. Jika kita memilih untuk membawa amal saleh sebagaimana yang Nabi SAW ceritakan dan yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab ini berkenaan dengan orang mukmin yang keadaan hidupnya Masya Allah Tabarakallah, dia meninggal dunia, akhirnya dia bawa amalnya yang begitu cantik dan amal yang cantik itulah menemani dia. Tapi jika sebaliknya bagaimana muslimah? Sebab itu dalam hadis ini Nabi tidak meninggalkan dengan satu contoh yang lain. Nabi beritahu kepada kita sebaliknya. Bagaimana jika seseorang itu adalah orang yang banyak buat maksiat, jika orang itu adalah orang yang banyak melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, apa yang akan berlaku kepada diri dia ketika dia hendak mati? Di sini dalam kitab kita ini Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Maknanya story belum habis ni muslimah. Nabi ceritakan kepada para sahabat tadi, storynya tak habis lagi. Nabi kata begini kepada para sahabat, orang itu menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, turunlah kepadanya para malaikat. Sama sebagaimana orang mukmin tadi, turun kepada dia juga dengan para malaikat. Tetapi jika yang pertama tadi, malaikat yang turun wajahnya putih berseri. Tetapi kalau untuk orang ini, yang turun adalah malaikat wajahnya hitam. Mereka membawa kain yang sangat buruk, lalu duduk di sekitarnya sejauh pandangan mata. Sesudah itu datanglah malaikat maut. Malaikat itu duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang hina. Wahai jiwa yang hina, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Roh tersebut justru tenggelam dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabutnya seperti layaknya mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang-benang cotton yang basah. Hingga malaikat itu mengambil roh tersebut. Atau senang kata, kita kata, macam kalau tadi, roh orang yang beriman itu tadi kan, dia keluar bagaikan air yang kita tuang daripada cawan.
mudah alirannya. Tapi yang ini cuba ambil mop. Mop itu rendam. Perah mop tersebut dengan tangan kita. Itu perumpamaan yang Nabi berikan. Bagaimana keluarnya roh manusia-manusia yang jahat. Dahsyat rasanya. Seterusnya, apa yang berlaku kepada dia? Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun sekelip mata. Mereka segera mengambil dan meletakkannya pada kain yang kasar tadi. Muncullah pada waktu itu bau yang sangat busuk, bau yang sangat dahsyat, yang mana paling dahsyat dekat dunia bau dia. Dan sampai bila setiap kali roh ini kan dibawa naik ke langit, bila setiap kali ada malaikat yang terbau, malaikat yang nampak, lalu dia kata apa? Siapa roh yang buruk ini? Lalu disebutkan namanya. Diberitahukan kepada malaikat, ini si fulan bin si fulan. Namun dengan nama yang paling buruk, nama yang paling jelek sewaktu dia di dunia. Mereka pun meminta agar pintu langit dibukakan untuk roh yang jahat itu tadi. Ataupun roh yang banyak melakukan maksiat itu tadi. Tetapi pintu itu tidak dibukakan kepadanya. Pintu langit tak dibukakan kepada roh ini sebagaimana roh orang yang beriman. Jika tadi kita baca kisahnya Nabi sebutkan hingga ke langit ketujuh roh itu dapat naik. Tapi kalau roh yang ini hasilnya daripada manusia yang banyak melanggar perintah Allah itu tadi, langit takkan terbuka untuk dia. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di sini. Setelah itu, apa yang Nabi baca di sini? Nabi baca, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk syurga hingga unta masuk ke lubang jarum. Unta boleh masuk ke lubang jarum ke muslimah? Sampai kiamat pun memang tak boleh. Ini perumpamaan yang Nabi berikan. Yang mana Nabi nak kata, pintu langit takkan terbuka untuk roh yang begini. Sampai bila-bila. Yang mana pada saat hidupnya mempermainkan hukum Allah, saat hidupnya mempermainkan taubat, mempermainkan banyak benda. Sehingga dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan alasan-alasan untuk memuaskan nafsu dan sebagainya. Ini yang akan berlaku kepada dia. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, catatlah kitab amalnya di sijin. Kalau tadi kitabnya di mana orang yang mukmin itu? Illiyin. Tapi di sini Allah perintahkan untuk orang yang begini, catatlah kitab amalnya di sijin, di bumi yang paling bawah. Lantas rohnya dilemparkan, kemudian Nabi pun membaca, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Roh ini sama sebagaimana orang yang mukmin tadi. Datang dua malaikat kepada dia, tanya kepada dia dengan soalan yang sama sebagaimana roh mukmin tadi. Ataupun jasad orang mukmin itu tadi. Tapi berbeza situasinya muslimah. Kalau yang tadi, dia dapat jawab dengan baik. Betul tak? Tapi kalau yang ini, Nabi ceritakan, dia tak mampu untuk menjawab. Bahkan ketika dia nak jawab, dia tergagap-gagap untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada dia. Yang mana akhirnya, kan saya nak pendekkan kisahnya di sini. Orang ini Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pada dia permaidani daripada api neraka. Kuburnya disempitkan hingga apa? Hancurlah tulang belulangnya di alam kubur. Kita memang tak nampak. Cuba gali balik memang tak nampak lah kan apa yang berlaku. Tapi ini atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani.
sebagai seorang yang beriman tentang adanya azab kubur. Lalu kita dapati di sini ya, datanglah seseorang yang wajahnya buruk, pakaiannya lusuh dan baunya pun tak berapa menyenangkan. Dia jumpa kepada orang yang mati itu tadi, yang mati dalam keadaan yang tidak berapa baik itu kan. Lalu dia tanya, engkau siapa? Kenapa dalam keadaan yang buruk begini kau datang jumpa aku? Dia pelik, orang ni tiba-tiba datang duduk dengan dia dengan wajah yang sedemikian. Lalu dia kata apa kepada orang ini? Dia kata, aku adalah amal burukmu. Aku amal buruk engkau yang engkau buat ketika semasa engkau hidup. Sebab itu muslimah, penting tak kita memperbanyakkan amal soleh kita. Dan sebab itu juga tadi saya tanya, kita nak bawa yang mana satu? Kita nak bawa yang baik ataupun kita nak bawa yang buruk? Saya tak boleh paksa. Okey, saya tak boleh paksa. Terpulang. Tugas saya ialah menyampaikan. Sama, penyampaian ini untuk diri saya juga. Ya. Supaya saya juga berusaha untuk memperbanyakkan amal soleh saya. Sama-sama kita ni muslimah. Untuk jadi muslimah yang solehah. Tapi, semua itu terpulang. Kita nak yang mana satu? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga tak pernah paksa kita muslimah. Allah berikan kepada kita dengan kebebasan walaupun kita ini hamba. Kau nak buat apa, kau buat. Tapi jangan lupa, ada balasan yang telah aku siapkan untuk engkau. Betul tak? Kita nak buat apa? Sekarang ni kita boleh buat. Nak solat ke, tak nak solat ke, suka hati. Allah rugi, Allah tak rugi. Tak ada apa-apa pun, Allah tak rugi apa-apa pun kalau kita ni tak beramal soleh. Sebab apa? Semua amal perbuatan kita dia akan berbalik pada diri kita. Balasan dan ganjarannya akan berbalik kepada kita. Jadi sekali lagi terpulang. Kita nak jadi muslimah yang bagaimana? Ini kita panggil sebagai kaitan antara perintah Allah dan ampunannya. Allah perintahkan kepada kita dengan sesuatu. Betul tak? Dia ada kaitan dengan perkara-perkara yang lain. Allah berikan kepada kita dengan ampunan Allah. Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan untuk fasa-fasa kehidupan kita yang lain selepas ini muslimah. Sebab jangan lupa hidup kita bukan hanya di dunia. Kita ada kehidupan yang lebih pasti, lebih abadi yang tak mungkin saya kata kita semua boleh nafikan. Kita pasti akan berhadapan dengan situasi itu. Jadi sebab itu bila kita nak buat perkara-perkara yang tidak baik ataupun kita nak buat perkara-perkara yang maksiat ini, kena ingat ia kita akan bawa sampai ke liang lahat, sampai ke akhirat. Dia tak berhenti hingga di sini sahaja. Sebab itu Allah berikan kepada kita dengan ruang taubat. Jadi sebab itu bolehkah kita mempermain-mainkan taubat? Sekali lagi tidak boleh. Nampak tak korelasinya, kaitannya di sini? Boleh tak kita main-main, tak apalah nanti Allah ampunkan aku kan. Esok lusa bolehlah taubat. Ya, esok lusa bolehlah taubat. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Persoalannya sempat ke nak jumpa esok lusa tu? Kita selalu kata tak apa esok. Tapi sempat ke kita nak jumpa esok lusa tu? Kita tak pernah tahu bila malaikat maut akan datang menjemput kita. Tak pernah tahu, tak ada orang pun tahu. Walaupun doktor kata, awak dah tinggal berapa minggu je kan. Berapa minggu tu itu kata dia. Betul tak? Tapi belum tentu. Takdir Allah begitu yang Allah nak. Bukan begitu. Semuanya atas kekuasaan Allah. Namun yang paling penting di sini muslimah. Ya. Dalam hadis ini, yang hadis riwayat Imam Ahmad itu tadi, lalu saya kuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan hanya satu yang akan kekal bersama kita ketika kita mati kelak, iaitu amal soleh kita. Ada satu lagi perkara yang perlu kita mohon kepada Allah. Iaitu, tadi di awalnya Nabi kata apa kepada para sahabat sebelum Nabi ceritakan dengan satu cerita yang begitu panjang lebar ini tadi berkenaan dengan orang yang soleh, berkenaan dengan orang yang tidak soleh itu tadi kan.
Nabi minta apa kepada mereka? Supaya minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi ulang berapa kali? 3 kali. Dan di sini Nabi ajarkan kepada kita dengan doa agar kita minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur tersebut. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata begini, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Okey, boleh muslimah doanya? Biasa baca? Kalau tak biasa baca, kena hafal ya doa ini. Yang mana bila masanya Nabi SAW perintahkan kita baca? Nabi kata di situ, "Idza tashahhada ahadukum." Jika kalian, ya, ni maknanya kalau faham hadis ini, Nabi perintahkan kita baca setiap hari. Waktu kita solat 5 kali sehari. Sebab Nabi kata gini, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, pada tasyahud akhir, ya, hadis ni riwayat Imam Muslim. Jika kita rujuk kepada hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan jelas, dalam riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan bahawa Nabi sebut setelah kita tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir. Iaitu tasyahud kita yang kedua. Ya, at-tahiyatul tu. Cakap tasyahud takut tak tahu pula ya, at-tahiyatul. Okey. Jadi lepas kita baca tu pada tasyahud yang kedua, yang terakhir tu, sebelum kita beri salam, baca doa ini muslimah. Nabi kata apa? Hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari seksa neraka jahannam. Saya berlindung kepadamu dari seksa kubur. Saya berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Saya juga berlindung kepadamu dari keburukan fitnah Dajjal. Ini 4 perkara yang Nabi perintahkan supaya kita mohon perlindungan kepada Allah. Antaranya di situ tadi apa muslimah? Seksa kubur. Seksa kubur. Doa setiap hari minta kepada Allah lindungi kita. Kerana seksa kubur itu adalah pasti. Tidak ada yang boleh menafikan. Walaupun kita korek kubur tu tak nampak apa-apa pun. Jangan lepas tu orang meninggal tiba-tiba nak buat apa-apa kan, nak buat research ke apa kan. Cuba aku korek betul ke ada seksa kubur. Memang kita tak akan nampak. Tapi sebagai seorang yang beriman, wajib kita imani tentang adanya seksa kubur. Nabi SAW ceritakan kepada kita kan dalam hadis yang panjang lebar itu tadi berkenaan dengan apa yang berlaku. Ya, di dalam kubur itu tadi. Betul tak? Jadi maknanya benar ada siksa kubur tersebut. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita agar minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Okey? Baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan saya harap ianya memberi manfaat kepada kita, kepada saya juga terutamanya. Okey? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-terusan beramal soleh dan untuk memberikan kepada kita dengan kesihatan jugalah ya, untuk terus-terusan dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Okey. Boleh mungkin boleh saya ambil satu soalan jika ada lah. Ya, macam dah lama pula kita ni. Macam dah lama tu macam dah panjang sangat saya syarah hari ni kan. Tadi saya dah cakap dengan admin lah, mungkin hari ni cepat. Tu dia kata, Ustazah slide sikit tapi tak semestinya. Ustazah cakap sikit kan, kadang Ustazah syarah panjang, betul juga cakap dia. Saya syarah panjang lebar. Okay, so kita ada soalan di sini.
daripada Nur Muhammad ya, apakah benar atau tidak jika seseorang mukmin yang mendapatkan kematian yang baik, perjalanannya seterusnya hingga ke akhirat adalah baik? Adakah orang itu sudah tahu dia akan ke syurga atau ada juga kemungkinan apabila dihisap dia boleh jatuh masuk dalam neraka? Sebenarnya saya tak tahu jawapan ini. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi kita bersangka baik. Ya, bila kita lihat kematian seorang mukmin itu adalah kematian yang baik. Mudah-mudahan perjalanan seterusnya adalah baik. Sebab kita pun tak boleh, saya pun tak boleh nak berikan satu confirmation tentang betul lah nanti baiklah kehidupan dia. Wallahu a'lam. Ya, dia atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi apa-apa pun kita sebagai insan yang masih hidup, bila kita melihat tentang pengakhiran seseorang, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan baiklah seterusnya. Itu juga yang kita harapkan berlaku pada diri kita. Dan wallahu a'lam, adakah orang tu tahu dia ke syurga ataupun tidak? Wallahu a'lam. Melainkan dah memanglah jika ada nasnya daripada Nabi SAW. Sebab memang ada nas-nas yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan orang ini masuk syurga, Nabi nampak dalam syurga. Itu dah memang keadaannya confirm. Tapi orang-orang yang Nabi SAW tidak sebutkan, wallahu a'lam. Yang penting kita sekarang ini, tugas kita ikhlaskan diri ketika beramal soleh, kan? Kuatkan hati kita ini untuk sentiasa menjadi insan yang baik. Jangan buat perkara yang tidak baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Boleh ke nak ambil satu lagi soalan? Ada ke? Salam, ya Siti Aminah. Doa tadi kita baca sebelum beri salam, betul? Doa tadi kita baca sebelum beri salam. Selepas kita baca tasyahud kita yang akhir itu kan, kemudian baru kita baca doa tadi. Doanya sekali lagi lah tunjuk kan, nanti kan ada yang ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Okey, baca doa ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kehidupan dan urusan kita. Ya. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua muslimah yang mengikuti pengajian kita pada petang ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada hari ini ia memberikan keinsafan yang begitu membekas, sebab tadi pun saya baca pun dia dah ya dia dah memberikan satu impak yang masya-Allah tabarakallah. Saya harap mudah-mudahan kita yang belajar pun sama, okay, mendapat rasanya dan menjadi motivasi. Paling penting ialah bagi Ustazah, kematian tu bila kita ingat dia bukan mematikan diri kita. Ya muslimah, bila kita ingat kematian, dia menghidupkan jiwa kita untuk beramal soleh. Itu yang kita inginkan. Bukan kita ingat mati takut terus diam tak nak buat apa, bukan gitu. Tapi bila kita ingat kematian, ia menghidupkan diri kita untuk lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak beramal soleh, lebih menjadi seorang muslimah yang salihah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.